Allah. Yang menyakiti jiran. Orang-orang yang menyakiti jiran dia. Menyakiti orang di tepi rumah kita. Jangan kita lupa jiran ni besar hak dia. Orang tepi rumah kita ni besar. Kalau kita ada boleh kita asing rumah, asing seorang kita, alhamdulillah, lagi lebih pada kita ada rumah di kalangan ramai-ramai. Tetapi ditakdirkan kalau kita tak mampu berkeasingan, kita kena duduk ramai-ramai, kena jaga hak orang tepi. Nabi kita SAW ada sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, mazala Jibril yusini bil jar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Jibril ni, malaikat Jibril datang kepada aku dan sentiasa, kerap kali bila malaikat Jibril datang kepada aku, sentiasalah Jibril berpesan kepada aku berkenaan dengan hak jiran. Hei Muhammad, jiran tu besar hak dia nah. Hei Muhammad, jaga baik-baik hak jiran. Hei Muhammad, jaga baik-baik orang tepi rumah kamu, jangan menyakiti dia. Maka Nabi kata, sehingga aku sendiri merasa, seakit-akit aku faham bahawa seakit-akit aku rasa Jibril tu pesan kepada aku perkara ni, seakit-akit aku rasanya seakit-akit jiran tu dapat boleh makan sako nah. Siapa tahu tu? Tu biasa maksud apa dapat makan sako? Kerana telah maklum bagi kita kebiasaan orang-orang yang dapat makan sako ni waris kita lah. Anak kita, cucu kita, ibu kita, tu orang yang dapat makan sako. Biasa lagu tu dalam hukum ahkam syariat kita. Dan jiran ni dia tak boleh makan sako. Bukan kata bila kita mati, harta kita akan dibagi kepada jiran kita. Tak, ia tak akan dapat makan sako. Tetapi dengan sebab malaikat Jibril datang sentiasa pesankan kepada aku berkenaan dengan hak-hak jiran, maka Jibril kata, sehingga aku sangka bahawasanya jiran ni dapat makan sako nah. Nak royak kata, seakit-akit aku rasa kata jiran ni supaya waris dah. Supaya dengan ibu bapa dah. Hak dia besar sampai setara tu. Jiran tu jangan main. Jiran dia. Sebab itulah Nabi bergantungkan keimanan kita ni dengan perkara ni. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Sesiapa saja yang mengaku diri bahawa ia tu beriman dengan Allah dan mengaku diri bahawa dia tu beriman dengan hari akhirat, percaya betul-betul bangkitan hari kiamat dan balasan pada hari kiamat, orang ni jangan dia menyakiti jiran dia. Maknanya kalau kita sejauh mana kita jaga hak jiran kita, itu menanda keimanan kita, menandakan orang panggil tahap keimanan kita. Kalau kita jaga banyak, itu dia kata iman kita tinggi. Kalau kita menyakiti jiran, itu menanda kata iman kita nipis. Iman kita nipis. Maka jaga molek hak jiran tu, jangan menyakiti dia. Ni kita Allah. Sebab itulah jangan, kalau kita kata jiran kita tepi rumah kita ni kita pun tak kenal nama apa. Lebih lagi orang dalam kedai-kedai, orang dalam bana-bana, kadang-kadang tepi rumah dia tak kenal. Tak kenal nama apa, tak tahu. Duk mari 2-3 tahun dah tak kenal lagi jiran dia. Allahu Akbar. Waktu berat lagi. Tengok masa orang dulu, kampung dulu, ingat tak? Bulan Ramadan dulu. Lepas masa belum pada nak buka puasa tu. Allah, lewat anak cucu duk paling gimana duk pergi ke rumah tu orang. Pergi buat apa? Bawa makanan untuk bagi kepada rumah di tepi. Mak cik, ni dodo. Mak cik, ni bubur. Ni ibu buat. Allah kepada mak cik. Mak cik ni, mak cik tu pun jawi nasi kerabu lagi. Allah duk gitu. Nak rayak kata orang dulu tu jaga sangat bak jiran. Lah ni senyap sunyi Senyap sunyi perkara tu. Jiran ni besar nah. Jiran tu besar. Masya Allah, tabarakallah. Maka jiran kita ni,
Kira lagu mana? 40 buah rumah. 40 buah rumah daripada rumah kita pergi. Tu. Segala yang jihad dikatakan jiran kita semua. Jiran kita. Kalau kita kira keliling ni je lah belakang. Keliling jiran kita. Jangan menyakiti dia. Jangan buat perkara yang menyebabkan dia tu rasa sakit hati. Terasa hati yang ni. Sebab tu besar benda ni lah. Tu jaga ni Allah. Duk caci maki semua. Akhir-akhir awak pagar sekat. Rumah dekat awak pagar sekat. Sebab apa? Sebab apa? Berkelahi lama dah. Sampai kepada anak cucu pun duk pesan memesan lagi. Untuk jangan bertegur dengan rumah tu. Rumah tu seteru kita. Sampai ke anak cucu berpesan memesan lagu tu. Masya Allah. Tu teruk. Jiran tu. Maka jiran ni walaupun orang kafir dianggapkan jiran kita. Bukan kata dengan sebab orang kafir kita tak peduli dengan dia dak. Ya orang kafir pun suku. Kerana hak ni tiga. Jiran ni tiga. Kalau orang jiran di tepi rumah kita ni terkena di atas waris kita. Terkena di atas waris kita. Maka bagi mereka tu tiga hak di atas kita. Satunya hak waris. Hak waris. Yang wajib kita kena tunai. Kita kena bercara. Kena tengok tolong zairah dia. Yang kedua, hakul mukmin. Kalau dia beriman dengan Allah. Hak yang kedua adalah hak saudara. Hak saudara beriman. Kita kena ambil bercara dia. Dan yang ketiga, hakul jar. Orang panggil. Hak jiran. Bagi waris kita yang beriman dekat rumah kita, tiga hak. Satunya hak waris yang kita kena tunai kepada dia. Yang kedua, hakul mukmin, hakul hakul saudara, hak akhul fiddin. Maka kita kena tunai kepada dia. Dan yang ketiga, hakul jar, hak jiran. Kita kena tunai kepada dia, jangan menyakiti dia. Kalau orang tu orang mukmin yang bukan waris kita, maka dua hak mereka atas kita. Satunya hakul jiran dan yang kedua hak saudara seagama Islam yang wajib kita kena tunai kepada mereka. Dan sekiranya tepi rumah kita ni seorang kafir, orang kafir, maka bagi mereka tu satu hak atas kita yang kita kena tunai, iaitu hakul jiran, hakul jar yang kita kena tunai kepada mereka. Tu jangan buat main-main. Jangan buat main-main dengan perkara ni. Cuba tengok para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka amat sehingga mereka nak makankan satu makan ni kena cek dulu adakah tepi rumah ni ada orang kelaparan. Kalau tepi rumah jiran kita ada kelaparan, didahulukan makan ni kepada mereka dulu. Kerana mereka lebih berhak kepada kita. Kita tak akan biar makan dalam keadaan mereka duk kelaparan dan menyakiti kepada diri mereka. Allah Akbar. Ni kita Allah duk kena ikan mengasai. Wah kawan duk lapar tak makan nasi 2 hari dah. Allah katik kepada mereka kalau mereka susah. Kena halal juga. Hakul jiran. Islam kita jaga benar perkara ni.